Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Back. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang misteri segitiga Bermuda. Istilah segitiga Bermuda mula-mula sekali diperkenalkan oleh Vincent H. Gaddis dalam artikel yang diterbitkan pada Februari 1964 di dalam majalah Argosy yang berjudul The Deadly Bermuda Triangle atau segitiga Bermuda yang mematikan. Segitiga Bermuda juga dikenali sebagai segitiga syaitan, merupakan kawasan yang terletak di bahagian barat Lautan Atlantik Utara, merupakan perairan yang luas di antara Bermuda, Puerto Rico, Miami dan membentuk garis segitiga, di mana sejumlah kapal terbang dan kapal laut dikatakan hilang secara misteri. Kawasan perairan di segitiga Bermuda ini merupakan satu daripada laluan perairan paling sibuk di dunia, di mana kapal-kapal kebanyakannya melalui kawasan ini untuk ke pelabuhan yang terletak di Amerika, Eropah serta Kepulauan Caribbean. Kapal-kapal mewah serta kapal terbang selalunya akan melalui kawasan ini juga. Sesetengah kehilangan tersebut telah dikaitkan dengan kejadian paranormal atau aktiviti oleh makhluk asing mengikut pandangan yang popular. Walaupun terdapat banyak dokumen yang menunjukkan kebanyakan kejadian telah disalah lapor atau ditokok tambah, di samping penafian rasmi kebanyakan agensi kerajaan bahawa jumlah kehilangan bukan sesuatu yang ketara. Kebanyakannya kes kehilangan di kawasan itu masih tidak dapat dijelaskan walaupun banyak siasatan mendalam telah dilakukan. Salah satu kisah yang terkenal mengenai hilangnya pesawat dan kapal-kapal secara misteri ketika melintasi di segitiga Bermuda adalah Flight 19. Flight 19 merupakan angkatan udara dari 5 buah pesawat pengebom Angkatan Laut Amerika Syarikat. Kisah yang kemudian membuat segitiga Bermuda menjadi terkenal ini terjadi pada 5 Disember 1945. Pada hari tersebut, 5 buah pesawat pengebom Flight 19 berlepas dari Fort Lauderdale Naval Air Station di Florida, diketuai oleh seorang juruterbang berpengalaman iaitu Lieutenant Charles Carroll Taylor. Ini merupakan penerbangan rutin selama 3 jam dengan laluan ke timur 120 batu, utara 73 batu dan kembali semula ke 120 batu menuju markas tentera laut. Apa yang menyedihkan hingga kini, mereka tidak pernah kembali lagi. Dilaporkan kompas rosak ketika berada di kawasan tersebut sehingga pesawat milik mereka kehabisan bahan bakar sebelum terjunam ke dalam lautan kerana terlalu lama berlegar-legar mencari arah. Bagaimanapun, laporan rasmi yang dikeluarkan menyatakan bahawa peristiwa tragis tersebut berlaku kerana sebab-sebab misteri, terutamanya berdasarkan rakaman percakapan pilot tentang kedudukan mereka yang tidak diketahui berada di mana ketika itu. Dalam rakaman tersebut terdengar suara dari ketua pilot agar kesemua anak buahnya meninggalkan pesawat masing-masing kerana kehabisan bahan bakar. Malamnya bermulalah misi mencari dan penyelamat oleh pesawat udara membawa seramai 13 orang kru. Malangnya bagi pesawat penyelamat itu, mereka juga turut hilang. Namun ada laporan dari kapal tangki yang melintas terdengar bunyi ledakan hanya 23 minit selepas pesawat penyelamat berlepas. Peristiwa kehilangan 14 tentera udara dari Flight 19 dan 13 kru dari pasukan penyelamat menyebabkan usaha pencarian secara besar-besaran dijalankan dengan melibatkan ratusan kapal dan pesawat terbang yang melayari ribuan kilometer lautan Pasifik, Teluk Meksiko dan beberapa lokasi terpencil di Florida. Tetapi tiada walau satu pun jejak mayat atau pecahan pesawat yang ditemui. Apa yang menghairankan, pesawat-pesawat Flight 19 dibuat secara khusus oleh ahli penerbangan dan marine untuk menghadapi situasi buruk. Maka ketika pesawat tersebut hilang begitu saja tanpa penjelasan yang mencukupi, ia dianggap tidak masuk akal. Pejabat Angkatan Laut Amerika Syarikat kemudian menyebutkan kesemua kru yang hilang mungkin merupakan mangsa cuaca buruk. Walau bagaimanapun, muncul kabar angin yang menyatakan tentang misteri segitiga Bermuda. Lokasi yang terbentang dari selatan pantai Amerika Syarikat ke Bermuda hingga ke selatan Atlantik, pesisiran Cuba dan Santo Domingo. Segitiga Bermuda terus dianggap keramat kerana mampu menghilangkan pesawat dan kapal laut yang melintas melaluinya. Selain misteri mengenai pelayaran Christopher Columbus serta Flight 19 ini, berbagai lagi cerita misteri dan mistik yang banyak berlaku terus menyelimuti kawasan segitiga Bermuda ini dan dipercayai faktor-faktor berikut mungkin penyebab berlaku misteri segitiga Bermuda ini.
Pada November 1872, kapal Mary Celeste berlayar dari New York ke Genoa, Itali, membawa muatan sebanyak 1,701 barel alkohol. Kapal ini dipandu oleh Kapten Benjamin Briggs bersama 7 kru kapal termasuk isteri Kapten Briggs dan anak perempuannya yang berusia 2 tahun. Total kesemua yang berada di kapal itu ialah 10 orang. Setelah berlayar 7 hari, iaitu pada 4 Disember 1872, kapal Mary Celeste telah ditemui oleh David Reed Morehouse yang dalam pelayaran menuju ke tempat yang sama. Semasa Kapten Morehouse meneropong untuk melihat keadaan laut, dia terlihat ada satu kapal yang dia sangat kenali, iaitu kapal Mary Celeste. Dia merasakan ada keganjilan tentang kapal itu. Lalu dia mengarahkan anak kapalnya untuk mendekati kapal Mary Celeste. Sesampainya dia di kapal itu, Kapten Morehouse merasa hairan dan membuatkan dia bertanya kenapa Mary Celeste belum sampai di pelabuhan di Itali. Atas arahan Kapten Morehouse, Mary Celeste diperiksa hampir 2 jam namun tidak menemui sesiapa pun di situ. Mary Celeste berlayar sendiri dengan perlahan menuju ke terusan Gibraltar. Kapten Morehouse kemudiannya memerintahkan beberapa kru kapalnya untuk mengemudi kapal Mary Celeste menuju ke Genoa, Itali. Setelah berlabuh dan muatan Mary Celeste diturunkan, ternyata ada 9 barel yang telah kosong. Namun yang anehnya, bekalan makanan serta air bersih untuk 6 bulan tidak disentuh. Begitu juga barangan milik peribadi seluruh penumpang kapal. Tidak terlihat adanya tanda-tanda perkelahian di dalam kapal. Sepertinya seluruh penumpang Mary Celeste meninggalkan kapal dalam keadaan yang terburu-buru. Ada berbagai-bagai teori selepas penemuan kapal Mary Celeste. Antaranya ialah anak kapal Mary Celeste telah dibunuh oleh Kapten Morehouse dan anak kapalnya. Tetapi teori ini disangkal kerana Kapten Morehouse adalah sahabat baik kepada Kapten Briggs. Tambahan pula, kapal Mary Celeste telah berangkat 7 hari lebih awal dari kapal De Gracia. Bagaimana kapal terbesar di Angkatan Laut Amerika Syarikat boleh lenyap tanpa jejak? Setelah 1 abad berlalu, pertanyaan tersebut masih belum terjawab. Kapal Cyclops berukuran 195 meter panjang dan 20 meter lebar. USS Cyclops adalah kapal pembawa arang batu terbesar dalam Angkatan Tentera Laut Amerika Syarikat dan mempunyai kargo yang berkapasiti 12,500 tan. Setelah tiba di Brazil dengan muatan arang batu seberat 9,960 tan dan memindahkannya ke kapal Inggeris, Cyclops dimuatkan dengan 10,000 tan biji manggan yang akan digunakan dalam pembuatan peluru senjata api, lalu memulakan perjalanan menuju ke Baltimore. Kapal ini walau bagaimanapun telah berhenti di Barbados pada 3 Mac kerana salah satu daripada enjin kapal ini gagal berfungsi disebabkan keretakan pada silinder. Kapal itu kemudiannya meneruskan perjalanan ke Baltimore pada 4 Mac. Namun kapal USS Cyclops telah hilang tanpa meninggalkan sebarang tanda, termasuk 309 kru kapal yang sepatutnya sampai pada 13 Mac. Ia dilaporkan hilang di rantau yang membentuk segitiga di antara Bermuda, Miami dan Puerto Rico. Lebih dari 100 buah kapal dan pesawat telah hilang di segitiga Bermuda ini dan usaha mencari USS Cyclops dilakukan dengan begitu teliti. Beberapa teori telah muncul selepas beberapa minggu kejadian yang menimpa USS Cyclops ini. Antaranya ialah ia telah diserang oleh bot Jerman namun tiada satu pun serpihan ditemui. Ada yang mendakwa laut bergelora telah menenggelamkan kapal ini kerana sudah dibebani dengan kargo biji manggan. Tetapi tiada ribut yang dilaporkan berlaku pada hari kejadian dan tiada panggilan kecemasan dibuat daripada kapal ini. Pada tahun 60-an, seorang penyelam tentera laut percaya bahawa dia telah menemui bangkai kapal ini di luar pantai Virginia. Namun pencarian yang dilakukan menemui jalan buntu. Sehinggalah ke hari ini kehilangan kapal USS Cyclops hilang selama-lamanya dan tidak dapat dirungkai apakah yang telah berlaku sebenarnya. Dan terdapat banyak lagi laporan tentang kehilangan pesawat dan kapal yang melalui segitiga Bermuda ini. Seorang juruterbang yang juga anak Malaysia, Kapten Dion Abu Bakar, pernah mengalami kejadian aneh di segitiga Bermuda. Menurut beliau, ketika melalui kawasan segitiga Bermuda, keadaan sekeliling sama ada langit, lautan, kiri atau kanan putih seperti kapas. Tiada lain yang beliau ingatkan pada ketika itu kecuali Allah dan beliau melaungkan azan. Sejurus selepas itu keadaan kembali seperti sedia kala, tetapi pesawat yang dipandu beliau berada dalam keadaan spiral dive menjunam ke laut. Namun kecekapan beliau memandu kapal terbang menyebabkan kapal terbang dapat dikawal sepenuhnya dan akhirnya beliau selamat tiba di Florida.
Sebelum ini terdapat beberapa orang para saintis Amerika, Perancis dan negara-negara lain telah melakukan survey di kawasan dasar laut segitiga bermuda Lautan Atlantik, termasuklah sebuah piramid berdiri tegak di dasar laut yang tidak pernah diketahui oleh orang selama ini. Ianya terletak berada di bawah ombak yang sentiasa bergelora. Panjang sisi dasar piramid itu dikatakan mencapai sekitar 300 meter, 200 meter tinggi, dan jarak hujung piramid dari permukaan laut adalah sekitar 100 meter. Jika diukurkan tentang saiz, piramid ini lebih besar skalanya dibandingkan dengan piramid Mesir kuno yang ada di darat. Di atas piramid tersebut terdapat 2 buah lubang yang sangat besar. Air laut dengan kelajuan yang tinggi akan melalui kedua-dua lubang ini, dan oleh kerana itu maka terjadilah ombak menggulung dengan membentuk pusaran bersaiz raksasa yang membuatkan perairan di sekitarnya menimbulkan ombak bergelora yang besar. Penemuan yang terbaru itu membuatkan para saintis rasa takjub. Bagaimanakah orang dulu membina piramid dan hidup di dasar laut dengan lautnya yang bergelora? Ada beberapa orang para ilmuwan barat yang berpendapat bahawa piramid di dasar laut tersebut mungkin awalnya dibuat di atas daratan, lalu terjadinya gempa bumi yang dahsyat dan tenggelam ke dasar laut seiring dengan perubahan di darat. Ada juga para ilmuwan yang lain berpendapat bahawa beberapa ratus tahun yang silam, perairan di kawasan segitiga bermuda mungkin pernah dijadikan sebagai salah satu landasan aktiviti bangsa Atlantis, dan piramid di dasar laut tersebut mungkin sebuah gudang bekalan mereka. Ada juga yang curiga bahawa piramid tersebut mungkin sebuah tanah suci yang khusus dilindungi oleh bangsa Atlantis pada tempat yang mempunyai sejenis kekuatan dan sifat khas tenaga kosmosnya. Disebabkan piramid ini boleh menarik dan mengumpulkan sinar kosmos, medan tenaga atau tenaga gelombang yang lain yang belum diketahui. Walaupun di kebanyakan dasar laut telah ditemui beberapa bangunan yang tinggi dan besar dengan ukiran yang sangat indah, namun ianya bukanlah berasal dari warisan budaya umat manusia moden. Jadi pastinya bangunan-bangunan tersebut telah dibina di atas daratan sebelum ianya tenggelam ke dasar lautan. Jadi apakah puncanya? Penjelasan mengenai sesetengah kehilangan telah tertumpu kepada kewujudan sejumlah besar medan hidrat metana pada tebing benua. Ujian makmal yang dilakukan di Australia telah membuktikan bahawa buih sebenarnya mampu menenggelamkan kapal berskala besar dengan mengurangkan ketumpatan air, dan sebarang sampah yang timbul ke permukaan akan disebarkan dengan pantas oleh arus teluk. Ia telah dinyatakan secara hipotesis bahawa letupan metana berkala kadangkala dikenali sebagai gunung berapi lumpur mungkin menghasilkan kawasan air berbuih yang tidak lagi mampu memberikan ampungan yang mencukupi bagi kapal. Sekiranya ini berlaku, kawasan sedemikian yang terbentuk pada sekeliling kapal mampu menenggelamkannya dengan pantas dan tanpa memberi apa-apa sebarang tanda. Kapal terbang juga terdedah kepada sebarang pelepasan metana yang sungguh luar biasa. Sungguh pun metana adalah lebih ringan berbanding air, namun altimeter kapal terbang yang melalui kawasan itu tidak akan berfungsi dengan baik, walaupun bacaannya menunjukkan bahawa kapal terbang itu lebih tinggi daripada yang sebenarnya, menyebabkan timbul masalah pandu arah. Satu kertas putih telah diterbitkan pada tahun 1981 oleh Kajian Geologi Amerika Syarikat berkenaan kemunculan hidrat di kawasan Black Ridge di luar pantai tenggara Amerika Syarikat. Bagaimanapun, berdasarkan laman web Kajian Geologis Amerika Syarikat, dipercayai tiada kejadian pelepasan besar-besaran gas hidrat telah berlaku di segitiga bermuda sejak 15,000 tahun yang lalu. Masalah kompas juga merupakan salah satu masalah yang disebut-sebut dalam kebanyakan kejadian di segitiga bermuda. Sesetengah penyelidik mencadangkan teori bahawa terdapat kepelikan magnetik di kawasan tersebut. Bagaimanapun, ia belum dibuktikan. Hurricane adalah ribut yang amat kuat yang berasal dari Atlantik berhampiran khatulistiwa, dan berdasarkan sejarah ia telah menyebabkan kehilangan beribu-ribu nyawa dan kerosakan bernilai berbilion dolar. Penenggelaman armada Spanyol Francisco de Barboldilla pada 1502 merupakan rekod pertama mengenai kemusnahan hurricane. Pada 1988, Hurricane Gilbert, salah satu hurricane paling kuat dalam sejarah, memundurkan ekonomi Jamaica selama 3 tahun. Ribut ini juga pada masa lalu menyebabkan beberapa peristiwa yang berkaitan dengan segitiga bermuda. Apa pandangan korang tentang segitiga bermuda ni? Sila kongsikan pandangan korang di ruangan komen di bawah. Ok guys, sampai sini je video untuk hari ni. Bagi korang yang masih baru di dalam channel aku ni and suka dengan konten-konten yang aku buat, harap korang boleh subscribe channel aku dan tekan loceng notification sekali. Terima kasih kepada korang yang telah menonton video aku, dan tunggu video aku selanjutnya. Go!